Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam program webinar kefahaman undang-undang syariah yang dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor untuk siri yang ke-49. Saya Nurul Nadia binti Tahad selaku pegawai suluh di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor pada hari ini akan memberikan satu penyampaian dan juga perkongsian berkaitan dengan tajuk Majlis Suluh. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton dan menyaksikan webinar kefahaman undang-undang syariah secara live melalui Facebook JAKIS. Dan juga sebagai makluman, program ini merupakan satu inisiatif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor dalam usaha untuk memberi maklumat dan kefahaman yang betul mengenai isu-isu perundangan dan kehakiman syariah di negeri Selangor. Dan juga saya perlu ingatkan kepada para penonton sekalian bahawa semasa webinar ini dijalankan, ia adalah sebagai satu sama lain. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang melihat dan juga menyaksikan webinar pada hari ini. Dan sila klik butang like dan juga butang share untuk kita sama-sama berkongsi maklumat dan juga berkongsi informasi berkaitan majlis suluh yang saya akan terangkan sebentar nanti. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan pembentangan saya dan juga perkongsian saya pada hari ini. Share screen. Tajuk yang saya akan sampaikan adalah Majlis Suluh, antara cabaran dan juga salah faham. Pertama sekali, kita perlu lihat kepada konsep suluh dalam Islam itu sendiri. Suluh itu adalah, tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian, membawa maksud yang banyak. Manakala dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, ia merupakan menerangkan bahawa suluh ialah akad yang menamatkan pertikaian secara sukarela dan juga saling redha meredai. Manakala di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103 yang membawa maksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, iaitu agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah. Tambahan tu dalam surah Al-Hujurat ayat 9 yang bermaksud, dan jika dua puak antara orang-orang yang beriman bertelingkah, maka damaikanlah antara kedua. Manakala konsep suluh dari sudut pandang Mahkamah Syariah pula adalah merupakan suatu majlis perbincangan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian melibatkan satu atau lebih tuntutan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor dengan dipengerusikan oleh pegawai suluh. Seandainya suatu persetujuan secara damai dapat dicapai secara sukarela antara kedua-dua belah pihak, ia akan direkodkan oleh hakim sebagai satu perintah mahkamah tanpa melalui proses bicara yang panjang. Saya kongsikan di sini antara peruntukan undang-undang yang berkaitan tuntutan permohonan yang boleh difailkan di Mahkamah Syariah yang melibatkan prosedur suluh. Antaranya bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah adalah antaranya tuntutan khas pencarian di bawah subsection 23 10B dan juga subsection 122 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003, dan juga tuntutan hak jagaan anak iaitu Hadhanah di bawah subsection 82 UKIS 2003. Manakala di dalam bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah antaranya adalah tuntutan mut'ah yang di bawah RM300,000 iaitu di bawah subsection 58 UKIS 2003, tuntutan nafkah iddah di bawah subsection 66/1 UKIS 2003, tuntutan tunggakan nafkah subsection 70/1 UKIS 2003, tuntutan nafkah anak subsection 74/1 UKIS 2003. Ini antara kes-kes yang selalu sering difailkan oleh pelanggan-pelanggan mahkamah dan juga akan melalui prosedur suluh, yang mana ia adalah satu prosedur wajib yang mana mahkamah membuat prosedur ini sebagai satu
alternatif supaya kes tersebut, kes yang difailkan dapat diringkaskan perjalanannya, maksudnya boleh selesai dengan cara yang cepat. Saya teruskan dengan kelebihan majlis suluh. Banyak kelebihan majlis suluh ni. Selalunya kalau orang datang ke mahkamah, dia tak nak panjang-panjangkan cerita. Jadi bila masuk dalam majlis suluh ni, pendeklah cerita dia, kes dia akan cepat selesai. Yang mana antara satu kelebihannya adalah secara sukarela, dibuat atas kehendak bersama. Mahkamah tiada paksaan untuk pihak-pihak bersetuju dengan apa sahaja persetujuan yang perlu direka dan juga perlu dicapai, tetapi segala sifat sukarela itu adalah dibuat atas kehendak bersama antara pihak-pihak, iaitu antara plaintiff dan juga defendant. Kemudian yang kedua, secara rahsia. Majlis suluh ini adalah satu prosedur mahkamah yang dibuat secara tertutup, iaitu di atas di meja bulat di bilik pegawai suluh itu sendiri, dan segala maklumat dan juga isu-isu pertikaian yang disampaikan dan juga segala tuntutan yang ingin dituntut adalah bersifat rahsia dan tidak akan didedahkan kepada orang lain. Sekiranya rahsia itu terbongkar, maka ia adalah melanggar kepada etika pegawai suluh itulah, sebab dia melanggar membongkarkan rahsia klien dia. Okey, seterusnya ia adalah mudah. Kenapa mudah? Kerana ia adalah satu prosedur perundingan yang mana pegawai suluh akan membantu dan juga memandu pelanggan-pelanggan mahkamah, iaitu pihak-pihak yang bertikai, plaintiff dan juga defendant, untuk membuat keputusan. Maksudnya akan ada orang perantara dan juga akan ada pemudah cara dalam perbincangan tersebut, dan perbincangan tersebut akan berjalan dengan lancar supaya dapat membantu pihak-pihak mencapai satu persetujuan yang mana tidak akan menyebelahi antara satu pihak sahaja. Persetujuan tersebut dia akan lebih mudah kerana dia akan memuaskan hati kedua-dua belah pihak tanpa sebarang paksaan. Okey. Seterusnya kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Jimat. Kenapa jimat? Jimat ini sebabnya adalah bila pelanggan datang ke mahkamah dan juga memfailkan segala tuntutan yang dibolehkan dalam yang dibolehkan, iaitu maksudnya akan masuk ke dalam prosedur majlis suluh, dia akan menjimatkan kos, masa dan juga tenaga pihak-pihak itu sendiri. Daripada segi kos, pelanggan hanya perlu datang sekali ke mahkamah untuk perbincangan. Mungkin paling banyak pun 3 kali lah untuk perbincangan. Itu bergantung pada setiap kes lah yang akan dikendalikan. Jadi bila datang untuk perbincangan tersebut dan juga dapat mencapai persetujuan, kemudian pegawai suluh akan merekodkan terus persetujuan dan juga terus boleh di-endorsekan di hadapan Yang Arif Hakim untuk dijadikan perintah. Jadi dah jimat masa dan juga kos di situ. Selain tu mungkin untuk mereka yang tinggal jauh, kos untuk perjalanan dapat dijimatkan dan juga kos mungkin cuti rehat, cuti tahunan dapat juga dijimatkan. Okey, seterusnya ia adalah satu majlis suluh ini merupakan satu prosedur dan juga satu majlis yang terpimpin. Maksudnya di sini adalah prosedur majlis suluh, perbincangan dalam majlis suluh ini adalah satu perundingan yang bersifat terpimpin, bukannya dominasi sebelah pihak sahaja. Kedua-dua belah pihak antara plaintiff dan juga defendant berkebolehan, boleh untuk mengutarakan apa yang mereka fikirkan dan juga apa yang mereka ingin tuntut. Jadi segala tuntutan yang diutarakan akan dibincangkan dalam sesi majlis suluh tersebut. Yang mana majlis suluh itu macam saya kata tadi, ia adalah dipandu oleh pegawai suluh itu sendiri. Selain itu, ia adalah satu penyelesaian secara terbuka dan bukan yang melepaskan dendam. Majlis suluh ini adalah satu tempat dan juga medan perbincangan untuk perdamaian, yang mana kita bukannya nak fikir tentang dendam kesumat yang lepas. Ini adalah satu mendapatkan satu penyelesaian terbaik untuk bagi kes-kes yang dipertikaikan. Contohnya macam hak jagaan anak, harta sepencarian ke, mut'ah ke. Jadi di peringkat majlis suluh ni, perbincangan tersebut akan dibuat satu persatu, akan diteliti, dibincangkan sehinggalah mencapai satu persetujuan. Adalah rugi sekiranya pelanggan-pelanggan mahkamah yang mendaftarkan kes
kes-kes yang dibolehkan untuk ke majlis suluh tidak mengambil peluang dan juga tidak mengambil ruang majlis suluh ini sebaik-baiknya, sebab sebenarnya mereka yang tidak mengambil ruang dan juga peluang ini adalah mereka yang amat merugikan dari segi masa, kos, tenaga dan juga effort lah untuk datang ke mahkamah. Okey. Seterusnya, antara cabaran dan juga salah faham yang seringkali berlaku dalam sesi majlis suluh. Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya sepanjang lebih kurang 10 tahun menjadi pegawai suluh di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor ini, yang mana ini adalah antara uh, situasi-situasi yang kerap, yang sering kali berlaku, yang sering kali terjadi di hadapan mata saya. Okey, antara cabaran dan juga salah fahamnya adalah yang pertama, memang kita tak nafikan, masyarakat memang kurang faham tentang fungsi sebenar majlis suluh. Okey, antaranya mereka berfikir dan juga mereka beranggapan bahawa bila datang ke majlis suluh akan terus dapat perintah. Contohlah pelanggan yang datang ke mahkamah, dia pelanggan tersebut ingin mendapatkan perintah berkaitan dengan hak jagaan anak. Akan tetapi mereka sebenarnya kurang faham tentang fungsi majlis suluh ni. Mereka beranggapan bahawa datang terus ke mahkamah untuk majlis suluh akan terus dapat perintah walaupun mereka tiada perbincangan langsung yang dibuat. Okey, jadi antara inisiatif yang kita buat, kita Mahkamah Syariah ini menyertakan di dalam notis majlis suluh, notis kehadiran majlis suluh itu sebagai satu template yang mana kita menerangkan butir-butir dan juga peraturan-peraturan, mungkin prosedur yang berkaitan dalam majlis suluh supaya pelanggan tu lebih faham. Walaupun begitu masih lagi ada yang kurang minat untuk membaca dan juga mereka datang dengan kefahaman yang kurang. Okey, antara lagi salah satunya mungkin pelanggan-pelanggan yang datang ini beranggapan bahawa majlis suluh ini adalah satu tempat dan juga satu prosedur mahkamah yang membuang masa. Mereka sering dimomok-momokkan dengan kata-kata orang-orang lain yang tidak berpengalaman dengan mahkamah syariah ni, bahawa jika pergi ke prosedur majlis suluh lagi lambat kes selesai. Itu semua tidak benar sebenarnya. Kita sebenarnya pelaksanaan majlis suluh ini telah dijalankan dan juga dilaksanakan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor bermula daripada tahun 2002 lagi, yang mana memang banyak peratusan daripada penyelesaian kes itu memang berjaya diselesaikan dalam majlis suluh itu adalah tinggi. Okey, jadi sebenarnya untuk mengatakan bahawa majlis suluh ni lebih kepada untuk melambatkan prosedur, itu adalah tidak betul. Seterusnya, antara cabaran yang kedua adalah tiada komitmen dari pihak-pihak untuk hadir ke sesi majlis suluh yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Ini antara cabaran yang paling berat sebenarnya, yang antara bahagian ADR. ADR itu bahagian penyelesaian pertikaian alternatif, JAKIS, melihat benda ini adalah perkara yang paling kritikal sebab ramai lagi pihak-pihak iaitu pelanggan-pelanggan yang masih lagi tak nak hadir ke majlis suluh, terutamanya defendant. Saya tak nafikan ada juga antara plaintiff yang walaupun dia sendiri memfailkan kes, dia sendiri juga yang tak datang ke majlis suluh. Sedangkan kita memberi kesedaran tu daripada peringkat kaunter pendaftaran lagi sebenarnya, dan juga di peringkat kaunter berunding cara pegawai. Okey, jadi antara pihak-pihak, antara alasan yang kerap kali kita dengar iaitu lokasi jauh, luar daripada negeri Selangor, mungkin susah nak datang, susah nak ambil cuti, jadi susah nak bagi kerjasama. Itu memang biasa. Alasan-alasan itu adalah alasan-alasan yang biasa. Sedarkah tuan-tuan puan-puan semua bahawa dengan ketidakhadiran tuan-tuan puan-puan, dia akan melambatkan lagi prosedur mahkamah? Sedangkan kenapa tuan-tuan puan-puan tidak memilih untuk menyelesaikan perkara itu, iaitu maksud kes tersebut dalam majlis suluh itu sendiri secara perdamaian berbanding dengan melalui proses perbicaraan? Proses perbicaraan ni bukan sekejap. Dia bergantung pada availability dewan tersebut, hakim, dan juga bergantung pada kes-kes dewan tersebut, banyak ataupun sikit. Jadi itu akan memanjangkan lagi prosedur sebenarnya. Ambillah peluang ini untuk datang ke majlis suluh supaya berbincang secara damai. Walaupun rumah jauh, walaupun susah nak datang, ambil peluang itu sekali sahaja untuk kita buat perbincangan, dibantu oleh dan juga dipimpin oleh pegawai suluh itu sendiri.
Okey, kita teruskan dengan next slide lagi. Antara alasan yang lain adalah bukan alasan, antara cabaran dan juga salah faham yang lain adalah campur tangan pihak ketiga, sama ada sebelum, semasa atau selepas sesi majlis suluh itu selesai. Siapa pihak ketiga ni? Okey, pihak ketiga ni boleh jadi macam-macam orang. Mungkin daripada kalangan ahli keluarga sendiri, mak, ayah, adik-beradik, ibu mertua, bapa mertua, kawan, tempat kerja ke, kawan mana-mana lah, dia mungkin boleh jadi. Sebab di luar sana sebenarnya lebih banyak penasihat yang tidak bertauliah berbanding dengan mereka yang bekerja di mahkamah ni lah. Sekiranya pihak-pihak yang memfailkan kes ingin mendapatkan sebarang pertanyaan dan juga ingin bertanya, ada sebarang persoalan, boleh terus datang ke mahkamah, bukannya bertanya kepada pihak yang lain. Okey, ini antara campur tangan pihak ketiga. Maksudnya semasa dalam sesi majlis suluh itu tersebut, ia adalah bersifat eksklusif, iaitu antara pegawai suluh itu sendiri, plaintiff dan juga defendant. Okey, pihak ketiga tidak boleh masuk campur dalam perbincangan tersebut, yang mana perbincangan itu tidak boleh didoronglah dengan pendapat yang lain, melainkan kalau contohnya pihak-pihak tersebut ada peguam, mereka boleh mendapatkan nasihat daripada peguam untuk mana yang lebih baik, mana yang tidak. Begitu. Okey, jadi ada kalanya kadang-kadang klien yang datang minta untuk boleh tak kalau saya nak panggil ayah saya masuk sekali, boleh tak kalau saya nak panggil suami baru saya masuk sekali, isteri baru saya masuk sekali. Jadi tak boleh. Itu adalah antara plaintiff, defendant dan juga pegawai suluh itu sendiri sahaja. Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Pihak plaintiff tidak tahu perihal tuntutan yang difailkan. Okey, jadi benda ni juga adalah benda biasa. Segala tuntutan yang difailkan oleh plaintiff adalah dibuat oleh plaintiff sendiri di dalam pengetahuan plaintiff sendiri. Okey, jadi kadang-kadang ada klien, pelanggan mahkamah yang datang ke majlis suluh, dalam majlis suluh tersebut, bila kita bertanya apa sebenarnya tuntutan, plaintiff boleh mengatakan bahawa dia pun sendiri tak tahu sebenarnya tuntutan dia bagaimana. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia minta dan juga dia harapkanlah daripada kes yang difailkan tersebut. Plaintiff tidak boleh menyerahkan sebulat-bulatnya segala keputusan itu kepada pegawai suluh itu sendiri. Segala keputusan dalam majlis suluh ini, saya tekankan, adalah dibuat atas dasar secara sukarela tanpa sebarang paksaan oleh plaintiff dan juga oleh defendant, dan juga persetujuan itu juga adalah secara sukarela tanpa sebarang paksaan, dan juga tidak boleh ada apa-apa saja unsur yang mendorong kepada paksaan tersebut. Oleh yang demikian, sebab itu kita mengatakan majlis suluh ini adalah persetujuan antara satu sama lain dan juga saling redha meredai. Okey, seterusnya, antara usaha-usaha untuk memperkenalkan suluh di mata masyarakat. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor giat menjalankan pelbagai usaha untuk memberikan kesedaran dan juga pengetahuan tentang majlis suluh kepada masyarakat di luar sana. Okey, antara aktiviti yang kita pernah jalankan adalah kursus lanjutan asas komuniti suluh dan juga rakan BSK, dan juga kursus asas komuniti suluh dan rakan BSK kepada penyelia wanita berdaya Selangor. Ini adalah program yang kita jalankan pada tahun 2022 yang lepas. Sebenarnya ada lagi banyak program yang kita buat untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana tentang kepentingan perdamaian secara baik ni, iaitu dalam majlis suluh ni. Selain daripada itu, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor juga memberi pengetahuan dan juga mendidik sendiri peserta-peserta, iaitu antaranya adalah penyelia Pusat Wanita Berdaya Selangor dan juga mungkin di kalangan helwa masjid, di kalangan imam-imam masjid, tentang bagaimana cara mengendalikan pasangan yang mengalami masalah rumah tangga. Okey, maksudnya kita menyediakan skill-skill dan juga mungkin teknik-teknik perbincangan bagaimana cara penyelesaian jika mereka menghadapi situasi sebegitu. Okey, dia lebih kurang macam ini merangkap pembantulah kepada pegawai suluh. Dia sebagai orang perantara
untuk memudahkan mereka yang mengalami masalah rumah tangga tersebut, bila mereka dah jelas dengan keadaan mereka, tentang prosedur apa yang mereka akan bakal lalui, tentang nasihat yang betul yang diberikan oleh segala peserta dalam kursus komunitas asas suluh ni, mereka datang ke mahkamah berbekalkan dengan ilmu yang betul dan juga maklumat yang betul. Okey, jadi di situ adalah inisiatif kita, cabaran kepada Jabatan Kehakiman Syariah Selangor ini untuk memberi kesedaran kepada satu Selangor berkaitan dengan prosedur suluh. Kita menggunakan platform beginilah, melalui imam-imam, para helwa masjid dan juga penyelia pusat wanita berdaya. Selain daripada itu, tak dilupakan juga JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor juga giat juga menjalankan pelbagai program untuk memberi kesedaran dan juga pengetahuan tentang majlis suluh kepada semua orang awam. Antaranya adalah program Muhakat Suluh, simulasi suluh iaitu online suluh settle OSS. Di dalam program ini mereka memberikan satu pendekatan daripada segi simulasi suluh itu sendiri yang bersangkutan, yang berkaitan dengan pelbagai kes-kes yang berbeza. Jadi sekarang ni semua dunia online, gadget, jadi itu memang dah tak bukan benda asing lagi untuk semua. Okey, segala yang ada di dalam program Muhakat Suluh ini boleh didapati di dalam Facebook Syariah ADR itu sendiri. Okey, saya nak kongsikan, nak tarik perhatian tuan-tuan, puan-puan semua berkaitan dengan statistik penyelesaian kes melalui majlis suluh bagi tahun 2021 dan 2022. Daripada statistik ni, tuan-tuan, puan-puan semua, kita boleh lihat bahawa terdapat jurang perbezaan antara 2021 dan 2022 yang amat ketara. Okey, saya kongsikan di sini. Pendaftaran kes pada tahun 2021 adalah sebanyak 1,845 kes dan juga pendaftaran kes pada tahun 2022 adalah sebanyak 2,798 kes. 2,797 kes. Dia perbezaan ini memang agak ketara. Jurang itu adalah agak berbeza, menunjukkan bahawa trend pendaftaran kes di negeri Selangor ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Okey. Dan ini adalah jumlah pendaftaran kes yang akan melalui majlis suluh sahaja. Saya ulang ya. Pendaftaran kes yang hanya melalui majlis suluh sahaja. Ini bukan kes yang difailkan di Mahkamah Syariah untuk kesemuanya. Okey. Dan juga saya ingin kongsikan juga persentage berjaya dan juga gagal bagi majlis suluh pada tahun 2021. Pada tahun 2021, 69.7% adalah berjaya dan juga pada tahun dan juga gagalnya adalah 30.3% gagal. Ini persentage ini adalah diambil daripada jumlah keseluruhan pendaftaran majlis suluh yang tadi. Maksudnya nak kata di sini, dengan adanya majlis suluh, sebenarnya ia adalah membantu mahkamah juga secara tidak langsung untuk memudahkan urusan proses perbicaraan. Maksudnya klien dan juga pelanggan yang datang ke majlis suluh itu tidak perlu melalui proses bicara yang panjang. Proses bicara yang panjang yang mana dia akan melibatkan mungkin makan masa bertahun. Kenapa pilih yang bertahun? Kenapa tak pilih yang sehari? Kenapa tak pilih yang setakat sebulan, 2 bulan? Begitu. Okey, jadi dibuktikan di sini daripada tahun 2021, persentasenya adalah melebihi daripada 50%, menunjukkan bahawa sebenarnya dengan platform majlis suluh ini adalah satu keberjayaan untuk pelanggan-pelanggan mencapai satu persetujuan secara sukarela tanpa melalui proses bicara yang panjang. Okey. Manakala pada tahun 2022 pula, majlis suluh yang dijalankan berstatus berjaya adalah sebanyak 71.11% yang berjaya dan juga yang gagal adalah sebanyak 28.89%. Persentage ini, peratus ini semakin meningkat daripada tahun ke tahun dan juga peratusan gagal semakin menurun. Menunjukkan sebenarnya majlis suluh ini memang amat membantu pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan kes-kes di Mahkamah Syariah supaya kes tersebut selesai lebih cepat tanpa melalui proses bicara yang panjang.
Ada soalan ke? Tak ada. Okey, saya teruskan dengan Suluh berjaya selesaikan 15,294 kes pertikaian secara baik. Melalui statistik JKSM menunjukkan 72% ataupun bersamaan 15,294 kes mampu diselesaikan secara baik melalui proses majlis suluh. Ini adalah statistik, 72% ini adalah statistik secara keseluruhan satu Malaysia bagi tahun sepanjang tahun 2019 dan juga 2022. Okey, seterusnya saya rasa ini dah penghujung kepada slide saya. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai pertikaian di Mahkamah Syariah yang akan melalui prosedur majlis suluh, okey, jadi gunakan platform majlis suluh tersebut secara baik untuk membuat satu perdamaian bersama pihak yang lagi satu. Tidak kiralah apa sahaja situasi yang berlaku, mungkin ada peristiwa-peristiwa lampau yang memberi kesan kepada diri masing-masing, kita lupakan dan juga kita ke hadapan untuk kita bantu untuk penyelesaian kepada masalah tersebut. Okey. Dan majlis suluh yang kita jalankan ini adalah memang prosedur yang wajib dijalankan untuk kes-kes yang macam saya sebutkan tadi, contohnya hal dana, harta pencarian, mutuah, ubah perintah hak jagaan anak, nafkah anak, nafkah iddah, itu antaranya lah, antara kes-kes yang akan melalui proses majlis suluh. Dan saya perlu ingatkan juga di sini, disebabkan majlis suluh ini adalah satu proses perbincangan perdamaian yang mana dia melibatkan kehadiran dan juga komitmen kedua-dua belah pihak untuk berbincang secara baik. Jadi sekiranya ada satu pihak yang tidak dapat memberi komitmen ataupun yang tidak dapat hadir dan juga tidak ingin hadir ke majlis suluh ini, maka proses majlis suluh itu tidak boleh diteruskan lagi. Selalunya prosedur majlis suluh tersebut akan diteruskan ke peringkat sebutan dan juga perbicaraan. Yang mana kita memang tiada pilihan kerana di platform majlis suluh itu sendiri adalah sebagai untuk satu perbincangan untuk mencapai persetujuan secara sukarela dan juga tanpa sebarang paksaan. Saya rasa sekian, itu sahaja daripada saya. Dan jangan lupa untuk tekan butang like dan juga share secara bersama-sama. Mana tahu dengan satu klik itu dapat membantu masyarakat ataupun orang lain yang inginkan penjelasan dan juga penerangan lanjut tentang majlis suluh tersebut. Dan jangan lupa juga untuk saksikan program webinar kefahaman undang-undang syariah ini pada setiap Jumaat, pada hari Jumaat setiap hujung bulan pada pukul 3 petang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.